Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Naim Hashim. Dan saya Dit Izaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 15 Disember 2015. Nantikan paparan utama malam ini. Paparan utama Fokus hari ini 15 Disember 2015. BSN perlu memperbetulkan salah tangkapan masyarakat tentang pemilikannya. Pendapatan Top Glove terus meningkat. Dan kerajaan kenal pasti lokasi awam untuk diwartakan sebagai kawasan larangan merokok. Polis Kedah menjalin kerjasama dengan Polis Thailand dalam usaha untuk membanteras kegiatan jenayah rentas sempadan. Semasa mengesahkan perkara itu, Timbalan Ketua Polis Kedah Datuk Zakaria Yusof yang juga pengerusi bersama di Agensi Penyelarasan Maklumat Sempadan Malaysia Thailand berkata, perkongsian maklumat bertujuan menjamin keselamatan antara kedua-dua negara. Katanya perkongsian maklumat jenayah tertumpu kepada keluar masuk kumpulan militan IS atau dikenali sebagai pengganas Daesh menerusi sempadan Malaysia Thailand, penyeludupan manusia, dadah dan senjata api. Datuk Zakaria Yusof berkata perjumpaan dan perbincangan lanjut bersama Polis Wilayah 9 Songkhla, Thailand diadakan pada 9 Disember lepas dan berharap kerjasama berkenaan dapat membantu mengurangkan kes jenayah rentas sempadan antara kedua-dua negara. Zakaria berkata demikian pada Majlis Pemakaian Pangkat ASP di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah hari ini. Semasa merasmikan Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan AMMTC kali ke-10 dan Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai kebangkitan radikalisme dan keganasan ekstrim di Kuala Lumpur pada September lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Ada berkata, hasil kajian PBB menyebut jenayah rentas sempadan termasuklah pemerdagangan manusia, senjata serta dadah, jenayah cyber, lanun, jenayah berkaitan ekonomi dan pengubahan wang haram. Ahmad Zahid berkata jenayah rentas sempadan dilihat memberi implikasi besar kepada kestabilan, keselamatan, kedaulatan dan ketenteraman awam sesebuah negara. Seorang ketua kerani perangkaan dipenjara 6 bulan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas mengaku bersalah melindungi suaminya untuk mendapatkan rawatan akibat kecederaan dalam peperangan pengganas di Syria. Hakim Kamardin Hashim menjatuhkan hukuman tersebut terhadap Fauziah Harun 42 tahun dan mengarahkannya menjalani hukuman tersebut bermula dari tarikh tangkap pada 19 Ogos lepas. Dalam prosiding itu, Kamardin berkata kesalahan tertuduh masih dikategorikan sebagai kesalahan serius walaupun tertuduh hanya berniat untuk melindungi suaminya bagi mendapatkan rawatan. Hakim berkata mahkamah mengambil kira faktor pengakuan salah walaupun sepatutnya tertuduh mengaku bersalah pada awal kes kerana tertuduh boleh menunjukkan keinsafannya. Bagaimanapun, mahkamah memberi perhatian serius terhadap faktor kepentingan awam yang melibatkan ketenteraman dan keselamatan negara disebabkan penularan kes keganasan di negara ini. Mengikut pertuduhan, ibu 3 anak itu didakwa melindungi Zulkarnain Ghaz Abdul Ghani, 31 tahun sedangkan dia mempunyai pengetahuan bahawa suaminya itu telah melakukan perbuatan keganasan. Fauziah didakwa melakukan kesalahan itu di Poliklinik Azhar dan rakan-rakan di Jalan Masjid, Taman Pekanbaru, Sungai Petani Kedah pada awal September hingga Disember 2014. Mengikut fakta kes, suaminya menghubungi tertuduh untuk memberitahu kepulangannya dari Syria dan kemudian meminta tertuduh membawanya ke poliklinik untuk mendapatkan rawatan akibat kecederaan yang dialami ketika menyertai peperangan di sana iaitu Syria. Kementerian Kesihatan hari ini memaklumkan lebih banyak kawasan zon larangan merokok kini sedang diteliti Kementerian Kesihatan sebelum diwartakan kelak. Bercakap pada persidangan Dewan Negara, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata pihaknya sedang berbincang dengan agensi serta badan-badan bukan kerajaan mengenai perkara tersebut.
Dr. Hilmi menjawab soalan Senator Datuk Khairuddin Samad tentang usaha kementerian dalam memastikan perluasan zon larangan merokok di seluruh negara tercapai tanpa mengundang tanggapan buruk masyarakat. Beliau berkata kementerian juga menggalakkan tempat-tempat awam menyertai program bebas asap rokok di bawah Blue Ribbon Campaign serta program bandar bebas asap rokok. Penurunan mendadak keluaran dalam negara kasar KDNK China kepada 2.3% semasa tempoh 2016 hingga 2018 akan menjejaskan perdagangan global dan membantutkan pertumbuhan. Dengan pasaran sedang pesan membangun dan korporat global merupakan antara yang akan paling merasai kesan ini. Menurut kajian Fitch Ratings, ini akan menjadikan kadar faedah jangka pendek dan harga komoditi berada pada paras rendah untuk tempoh yang lebih lama. Fitch Ratings dalam laporannya menyebut senario andaian ini tidak mencerminkan jangkaan bagi pertumbuhan China tetapi bertujuan untuk menguji hubungan kredit antara China dan seluruh negara lain di dunia. Menurutnya, peningkatan pesat China sebagai kuasa ekonomi global dan hubungan kukuhnya dengan negara lain di seluruh dunia telah memaksa pelabur kredit global untuk menimbang dengan berhati-hati potensi impak penurunan mendadak China. Kenyataan itu juga menyebut penurunan aktiviti ekonomi China yang lebih tinggi daripada dijangkakan akan memberi kesan mendalam kepada pertumbuhan global, kualiti kredit korporat dan dasar monetary. Pengarah kanan penyelidikan kredit makro Fitch Bill Warlick pula berkata senario andaian kelembapan China ini dirangka dengan bantuan model ekonomi Global Oxford Economics akan memperlahankan pertumbuhan KDNK dunia kepada 1.8% pada 2017 daripada kes asas August Oxford pada 3.1%. Tumpuan kesan daripada penurunan mendadak secara umumnya kekal tidak berubah dari 2010 apabila Fitch dan Oxford menjalankan kajian yang sama. Menurut Fitch, kesan kelembapan China akan paling dirasai oleh pasaran sedang pesat membangun, terutamanya di Asia dan Amerika Latin. Berikutan China merupakan rakan dagangan terbesar bagi kebanyakan negara di rantau ini. Top Glove Corp Berhad hari ini mengumumkan keuntungan sebelum cukainya bagi suku pertama berakhir pada 30 November 2015 diperolehi pada paras suku tahunan yang tinggi iaitu sebanyak 161.3 juta ringgit, meningkat 172.9% daripada 59 juta ringgit dalam tempoh yang sama tahun lepas. Syarikat itu dalam satu kenyataan hari ini berkata pendapatan juga mencapai rekod suku tahunan yang tinggi iaitu sebanyak 800.3 juta ringgit, naik 41% daripada 567.63 juta ringgit dalam suku pertama tahun keuangan 2015. Top Glove berkata peningkatan dolar Amerika dan harga bahan mentah yang lebih rendah turut meningkatkan lagi prestasi kumpulan. Menurut Top Glove, bagi memenuhi permintaan sarung tangan getah yang semakin bertambah, syarikat itu akan terus meningkatkan operasinya dan membina kemudahan baharu yang dioptimumkan dengan barisan pengeluaran berteknologi maju, lebih cekap dan pantas. Syarikat itu mempunyai rancangan untuk memperbesar kilang-kilangnya di Port Dickson dan Thailand, termasuk membina fasiliti baharu yang akan meningkatkan kapasiti pengeluaran bagi menghasilkan 52 bilion sarung tangan setahun. Ia juga berusaha secara agresif untuk mencari peluang penggabungan dan pengambil alihan yang bersinergi dengan perniagaan semasa dalam industri yang sama atau berkaitan. Ringgit pulih daripada kerugian semalam untuk ditutup lebih tinggi berbanding dolar Amerika hari ini walaupun wujud tanggapan bahawa Rizab Persekutuan semakin hampir untuk meningkatkan kadar faedahnya. Menjelang petang, mata wang tempatan itu disebut harga pada 4.3000 bilion berbanding dolar Amerika yang merekodkan 4.3220 pada Isnin lepas. Moody's Investor Service berkata jika kadar faedah Rizab Persekutuan dinaikkan selepas mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan minggu ini, ia akan memberi tanda-tanda bahawa perkembangan ekonomi Amerika Syarikat berada di landasan yang betul. Peniaga berkata walaupun kadar faedah yang lebih tinggi boleh membawa risiko kepada beberapa pasaran baharu muncul, kesan kenaikan itu ke atas ekonomi Amerika Syarikat adalah minimum.
Menurut peniaga, kenaikan kadar faedah itu mungkin dalam jumlah yang kecil dan mana-mana peningkatan kadar seterusnya akan berlaku secara beransur-ansur. Ringgit juga diniagakan bercampur-campur berbanding mata wang utama lain pada penutup hari ini.